Hai, selamat sejahtera. Okey, Puan Ang semula di sini. Sekali lagi kita nak ulang kaji bahagian tata bahasa sintaksis. Sintaksis maksudnya bahagian ayat. Okey, baiklah. Jadi kali ini kita nak fokus pada ayat aktif dan ayat pasif. Sebelum tu, Cuk nak jelaskan aktif. Okey, ayat aktif maksudnya ayat yang ada imbuhan yang menggunakan ayat aktif imbuhan men. Okey, ayat aktif menggunakan imbuhan men. Ayat pasif 被字句 pasif 是 menggunakan di oleh. Okey, 这个是被字句 okey, 这个是把字句 okey. Jadi ayat aktif, aktif maksudnya dia buat kerja kan, aktif men lah. Kalau pasif tu maksudnya tak buat kerja, dia kena buat kerja, dia kena terkena. Okey, 就是di 被，它是 passive 就是比较被动的这个是很主动的，所以主动的是用 imbuhan men. Baiklah, kalau soalannya kata tukarkan ayat aktif jadi ayat pasif, jadi maksudnya tukar dari imbuhan men, okay, jadi imbuhan di oleh. Dari men tukar di oleh. Maksudnya aktif tukar jadi pasif. Macam tu ceritanya. Jom kita tengok. Dia senantiasa maksudnya sentiasalah mengenang-enangkan, maksudnya dia terkenang. Ta hui yi, nasibnya, ta de mingyun. Nasibnya ketika berada di perantauan. Di perantauan maksudnya di tempat lain, bukan di kampung. Perantauan, di perantauan 就是在外州、外坡、在国外。在外地，不是在自己的家乡，就是di perantauan. Okey, dia sentiasa mengenang-enangkan. Okey, nasibnya ketika berada di perantauan. Jadi imbuhan men, okey, tukar jadi di oleh. Imbuhan men di oleh. Jadi di sini imbuhan mengenang-enangkan kita tukar dikenang-kenangkan oleh. Macam tu. Sudah tukar, maka kita batalkan perkataan ni. Maka seterusnya apa langkah kita? Kita dari belakang ke depan. Belakang ke depan. Okey, apa yang dikenang-kenangkan oleh? Apa yang dikenang-kenangkan? Nasib. Okey, nasibnya. Okey, senantiasa kita ambil dari sini senantiasa. Kalau di sini ada telah, belum, sebelum. Ini kita kena ambil juga di senantiasa dikenang-kenangkan oleh dia. Okey, dia ketika berada di perantauan. Ketika berada di perantauan. Ini nombor 5. Okey, ini bahagian keterangan. Bahagian keterangan ini akan dikekalkan. Akan kekal di belakang. Okey, kita akan mula dengan apa? Nasib. Okey, kita akan mulakan dengan dia dulu. Nya itu kita gantikan dengan dia. Nasib dia. Senantiasa. Okey, nasib dia dari belakang nasib dia di senantiasa. Kita ambil yang ni dulu. Senantiasa dikenang-kenangkan oleh siapa? Oleh dia. Nombor 4, oleh dia. Kemudian ketika berada di perantauan. Jadi tak susah kan? Langkah pertama, ambil imbuhan men, tukar di oleh. Dah lepas tu kita akan tarik dari belakang ke depan. Macam tu. Okey, dari belakang nasibnya sentiasa dikenang-kenangkan oleh dia ketika berada di perantauan. Okey, jadi itu ayat aktif ke pasif yang pertama. Jom kita cuba ayat yang seterusnya. Jadi kalau kamu tengok kita nak mulakan dengan ayat yang ketiga dulu. Sama. Jom kita tengok. Haji Syukur mengajar anak-anak di kampung itu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Okey, jom. Jadi imbuhan men, yang ada imbuhan men. Okey, men tukar di oleh. Jadi imbuhan mengajar. Okey, perkataan mengajar kita akan tukar jadi diajar oleh. Diajar oleh. Jadi sudah tukar perkataan tu, maka kita guna dah dari belakang, kita belakang ke depan. Siapa yang diajar? 谁被教? 谁背这句嘛? 谁被教? Kanak-kanak di kampung. Kanak-kanak di kampung itu. Kanak-kanak di kampung itu, okay, diajar oleh Haji Syukur
membaca Al-Quran. Macam tu. Okey, jadi itu ayat kedua. Maksudnya kita mulakan dengan kanak-kanak di kampung itu. Okey, kemudian ambil diajar oleh, diajar, jangan lupa diajar oleh siapa? Haji Syukur. Okey, ambil dari 1, 2, 3, maksudnya dari belakang ke depan. Kemudian membaca Al-Quran di sini. Membaca Al-Quran. Dah jadi ayat kedua. Okey, cikgu berharap kamu ingat. Okey, cara maksudnya tukar dulu imbuhan, kemudian kita akan kona balik dari belakang ke depan. Baiklah. Untuk ayat yang seterusnya, dia mencabar sikit, kebat sikit. Ini kamu. Tadi dua-duanya ialah pihak ketiga. Dia, Haji Syukur, third party. Kata nama ganti diri pihak satu tu siapa? Okey, first party. Biasanya cikgu kata apa? The first party, pihak pertama. Kata nama ganti diri kata ganti diri itu pihak pertama saya, aku. Okey, pihak kedua ialah anda, awak. Okey, ini semua ialah woman. Okey. Kita, kami, saya, aku, engkau. Okey. Nimen. Okey. Semua ini tak guna di oleh. Kita tak guna di oleh. Tak guna. Okey. Hanya siapa? Mereka. Pihak ketiga. Mereka. Dia. Pakcik. Siapa? Kan? Pihak ketiga. Baru kita guna di oleh. Contoh macam tadilah dia. Haji Syukur. Third party. Okey, kita guna di oleh. Tetapi untuk woman, kita, saya, kamu, engkau. Okey, pihak pertama dan kedua, kita akan gugurkan di oleh. Contoh kita. Langkah pertama masih sama. Langkah pertama melawati, tukar dilawati oleh. Okey, tukar dilawati oleh. Okey, ini. Langkah pertama sama je. Tempat itu dari belakang lepas tu dari belakang ke depan. Tempat itu akan, jangan lupa yang depan tu, akan dilawati oleh kamu esok atau lusa. Ini nombor 5, kan? Tetapi di sini kita kena beri perhatian. Okey, untuk ini kita akan ada 2 proses. Okey, kita akan tulis juga tempat itu. Okey, pertama akan kemudian dilawati oleh siapa? Kamu. Ni salah nanti cikgu buat, kan? Kamu esok atau lusa. Esok atau lusa. Jangan lupa tanda soal. Tetapi tak lengkap lagi oleh sebab kamu ini ialah pihak kedua, second party. Dia, nimen, tia fang. Woman, pihak pertama. Kita, saya, aku, engkau, awak, kalian, pihak kedua. Okey, pihak kedua kita tak guna di oleh. Jadi apa kita buat? Apa yang kita buat? Di oleh gugur. Okey, tukar tempat. Kamu ke depan, lawati ke belakang. Jadinya akan jadi tempat itu akan masih di depan, akan kamu. Buat kamu di depan. Kamu. Okey, kamu di depan. Kemudian, kamu di depan. Cikgu tengok. Kamu di depan, lawati ke belakang. Lawati esok atau lusa, tanda soal. Jadi maksudnya di sini yang dilawati oleh kamu, okey, kita perlu buat sedikit perubahan. Kalau pihak pertama P1 and P2 tak ada di oleh, so gugurkan oleh, kamu ke depan, lawati ke belakang. Itu sahaja perubahan untuk proses pasifkan ayat. Okey?